jadi jati diri itu dah mulai hilang. Dan penduduk di sini pun kalau kita tengok pada hari ini mix. Pada asalnya kawasan Melayu Tulen dan Muslim. Hari ini bercampur-campur. Melayu kawan-kawan kita daripada Indon datang, ramai kawan-kawan Indon di sini. Ada juga daripada Bangladesh, ada daripada Myanmar. Mix kawasan ni, terlalu mix. Sekarang ni di persekitaran banyak kondo-kondo dan orang Arab ramai. Jadi keadaan masyarakat di sini sudah mula complicated, sudah mula rencam dengan pelbagai gaya budaya, bahasa, cara peribadatan. Dan alhamdulillah karya masjid Surah Jumaat Madrasah Nurul Islam ni masih boleh bertahan lagi. Dan sehinggalah baru-baru ni kita ada masjid baru, Masjid Nurul Islam, dan alhamdulillah ukhuwah persaudaraan tu, keamanan masih berjalan dengan baik lah. Walaupun di sekitar sini ramai Arab, ada yang Syiah daripada Iran, daripada kedutaan-kedutaan di sini ramai, Baghdad, Jordan, kedutaan Mesir ada, Saudi ada. Jadi fahaman-fahaman agama sudah mula pelbagai lah, dan dia perlu kepada sikap berlapang dada, sikap berhati-hati, sikap lebih teliti dalam memahami agama ini. Dan dengan adanya masyarakat beragama inilah masyarakat jadi aman, damai, tenteram, boleh bertimbang rasa dan boleh hidup. Itulah nikmat Islam yang ada pada kita semua, pada kami lah. Orang di sini rasanya tanpa nikmat Islam, tanpa pengajian-pengajian agama, sudah tentu kita akan tinggal ke belakang. Manusia dia perlukan pembangunan zahir dan batin. Zahir dia perlukan kehidupan yang selesa, batin dia perlukan pengisian rohani yang mantap, yang benar, jelas dan terang, bagi membolehkan dia hidup sebagai seorang Muslim yang berjaya dunia dan akhirat. Cukup sekali itu Dua soalan lagi lah. Apa? Satu tentang masjid tu dibina bila, dia punya dana tu dapat dari mana? Masjid itu saya tak dibina oleh kerana sebenarnya masjid ni dibina oleh kerana suasana. Madrasah Nurul Islam ketika itu sangat dhaif, bau dah reput, sempit, tak selesa, kalau hujan banjir. Jadi orang tua-tua dahulu di sini yang banyak berjasa memikirkan, naik ke pejabat agama minta kebenaran buat masjid. Saya ingat lagi, payah juga nak minta kebenaran buat masjid ni sebenarnya. Biasanya kerajaan yang memerintah, dia bukan saja beri kebenaran, tapi dia ada dana. Kerajaan yang bertanggungjawab ada dana untuk membangunkan rakyat dia. Tapi mungkin mereka terlepas pandang lah agaknya dengan karya masjid Madrasah Nurul Islam ini. Jadi kadang-kadang kalau dipikirkan ketika itu pun tak logik juga. Tempat di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur dengan kedutaan menjadi tumpuan international. Pelbagai kedutaan datang ke surau kami, surau buruk kami sembahyang. Saya sendiri pernah diajukan persoalan. Syekh, kata dia, tempat lain aku tengok dah membangun, tempat kau ni macam ni je ke? Tak ada apa-apa, kata dia. Maka dalam hati kecil saya, alangkah indahnya, alangkah bahagianya sekiranya pihak pemerintah, pihak berwajib, pihak berkuasa lebih perhatian terhadap kepentingan masyarakat. Barulah kita dapat nikmati keselesaan. Tapi alhamdulillah berkat susah payah orang tua di sini, bapa-bapa kita yang begitu susah payah berkorban, dapat kebenaran buat masjid daripada pihak Jabatan Agama Islam dan Persekutuan lah. Pihak kebenaran saja tanpa dana. Jadi alhamdulillah berkat sokongan korporat, orang kampung sendiri, maka akhirnya terbinalah sebuah masjid. Dan mudah-mudahan dia menjadi amal soleh kita semua. Itu je lah. Okey, last sekali lah Ustaz, sentuh sikit Palestin, Hamas dan Israel. Apa komen Ustaz? Komen saya, oleh kerana negeri yang sangat diberkati itu, negeri bumi Palestin ini sangat diberkati, dijelaskan secara jelas dalam Quran, di persekitarannya. Walaupun kecil saja, tapi dia menjadi nukleus terhadap keimanan seluruh umat. Setiap tahun, saban waktu dan ketika, ada saja peristiwa, itulah pencetus supaya masyarakat perhatian terhadap saudara-saudara seagama, perjuangan menegakkan Islam ini.
Oleh kerana zaman hari ni orang mewah, orang senang, orang tak ada fikir lagi dah. Orang kena bom, hidup dah nafsi-nafsi zaman mutakhir ini. Tetapi dengan adanya isu Palestin, Gaza, Masjid Al-Aqsa, dia menjadi nukleus sepanjang hayat sampai hari kiamat. Dan saya yakin orang yang beriman sentiasa menghayati peristiwa ini, dan dia juga menjadikan kita mesti sama-sama terlibat. Umat Islam bersaudara di mana saja berada, solidariti kita tak pernah terhenti. Paling tidak kita mesti memanjatkan doa kita, memberi bantuan, dan inilah satu-satunya masjid yang mesti kita pertahankan. Biasanya orang kita fokus Masjidil Haram, Masjid Nabawi je. Tapi bila jadi isu Palestin, itulah dia kiblat kita yang pertama, umat Islam. Kan? Jadi sepatutnya umat Islam lebih peka dan mengambil pengajaran bagaimana kita dipermainkan oleh Yahudi. Umat Islam dia ramai, Yahudi sikit je kan. Tapi kita dipermainkan. Sebab apa? Sebab kita, kekuatan kita di mana, itu persoalan. Sama-sama kita tanya, di mana kekuatan kita, di mana solidariti kita. Sekadar itu sajalah. Wallahualam. Boleh last sikit lagi ni, sejarah Masjid Al-Aqsa tu, siapa yang mula-mula? Zaman Nabi Musa ke ataupun? Masjid Al-Aqsa adalah masjid kiblat pertama umat Islam. Menjadi bumi tanah tumpah darah para anbiya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datuk baginda pun, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pun daripada sebelah sana. Jadi ada hikmah yang sangat besar. Dia seharusnya sama-sama kita pelajari sejarah itu, kita teliti, dan ini berkaitan dengan soal keimanan. Soal sejarah ini dia berkaitan dengan keimanan. Jadi kita kena sentiasa belajar, mengkaji, meneliti dan peka dengan perkembangan semasa. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Secara ringkas kita temu bual tadi, dan untuk pendengar-pendengar di luar, itu tadi Ustaz apa nama tadi? Adlan. Ustaz Azlan daripada Desa Pelawan, dan dulu pengasas Surau Nurul Islam. Okey, terima kasih Ustaz. Jumpa lagi.